Sejauh manakah anda mengenali STI? Iaitu Sexually Transmitted Infections, bermaksud infeksi yang disebabkan oleh aktiviti hubungan seks. Antara STI yang biasa ialah chlamydia, herpes, syphilis, AIDS dan gonorrhea. Tahu tak bahawa kamu mungkin telah dijangkiti dan boleh menjangkiti orang lain tanpa menunjukkan apa-apa simptom? Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang salah satu bakteria STI, iaitu Neisseria gonorrhea yang boleh mengakibatkan penyakit gonorrhea. Neisseria gonorrhea merupakan bakteria gram-negatif aerobik. Maksudnya, ia memerlukan oksigen untuk pertumbuhan dan adalah berwarna merah jambu selepas perwarnaan gram. Selain itu, bakteria tersebut akan dicerap berpasangan yang dikenali sebagai diplococcai dengan sisi yang rata di bawah mikroskop. Diplococcai ini menyerupai bentuk biji kopi dan meternya adalah dari 0.6 hingga 1 mikrometer. Terdapat pilih pada permukaannya yang merupakan faktor kevirulenan yang penting untuk Neisseria gonorrhea dalam jangkitan. Bakteria ini tidak membentuk spora dan tidak mortal, tetapi mampu bergerak dengan menggunakan pergerakan berkedut, twitching mortality. Pada lelaki, gonorrhea biasanya dicirikan dengan urethritis yang mengakibatkan rasa pedih semasa kencing dan disertai dengan lelehan bernanah. Penyakit ini biasanya tidak bergejala pada perempuan. Simptom kepada lelaki termasuklah kesakitan pada kemaluan. Bakteria ini boleh menyerang prostat, mengakibatkan penyakit prostatitis dan merebak ke testis, terjadinya penyakit orchitis. Jangkitan rektum pada lelaki homoseksual biasanya berpunca daripada hubungan seks melalui dubur dan kerap mengalami simptomatik. Simptom bagi perempuan juga termasuk kesakitan pada bahagian abdomen, dyspareunia, iaitu kesakitan semasa bersetubuh dan komplikasi seperti PID, pelvic inflammatory disease, serta ketidakhamilan. Ia boleh merebak melalui rahim ke saluran tuba, dapat mengakibatkan penyakit salpingitis atau memasuki ovari yang menyebabkan penyakit ovaritis. Kedua-dua jantina boleh mempunyai simptom yang sama, seperti keradangan uretra, lelehan genital tidak normal, dysuria, iaitu rasa pedih semasa kencing, arthritis septic, dan konjungtivitis. Jangkitan okular berlaku paling kerap pada bayi baru lahir yang terdedah kepada rembesan yang dijangkiti dari saluran kelahiran. Penyebaran Neisseria gonorrhea adalah melalui aktiviti hubungan seks yang melibatkan faraj, mulut atau dubur. Penggunaan bersama mainan seks juga boleh menyebabkan jangkitan tersebut. Neisseria gonorrhea biasanya menjangkiti membran mucosa urethra pada lelaki dan endocervix pada perempuan, kemudian merebak dan mengakibatkan inflamasi organ-organ perombiakan. Sel epitelium manusia yang merembeskan mukosa merupakan tapak punca gonorrhea. Peringkat pertama, jangkitan Neisseria gonorrhea adalah pelekatannya pada uretra atau membran mukosa lain. Pilih memainkan peranan yang penting di peringkat ini. Kemasukan bakteria tersebut akan berlaku ke dalam ruang intersel dan tisu penghujung subepitelium. Ia dianggarkan memasuki antara sel epitelium kolumna. Replikasi bakteria akan berlaku dan penghasilan endotoksin mengaktifkan sistem imun pesakit melalui rembesan cytokine dan kimokin oleh sel imun. Sel-sel imun yang boleh memusnahkan patogen ini didapati susah untuk memusnahkan bakteria tersebut kerana terdapat mekanisme pengelakan. Bakteria tersebut memasuki sel epitelium melalui endocytosis dan akan dibebaskan ke tisu subepitelium melalui exocytosis. Tempoh inkubasi adalah selama 2 hingga 8 hari. Epitelium squama berlintah faraj wanita dewasa adalah tidak rentan terhadap jangkitan ini, manakala epitelium faraj yang belum matang dan berkeratin boleh dijangkiti oleh Neisseria gonorrhea. Lazimnya, gonorrhea akut boleh dikesan dan dirawat dengan cepat. Tiada takungan lain untuk Neisseria gonorrhea yang telah dikenal pasti selain manusia, dan ramai wanita terjangkit adalah asimptomatik. Terdapat kajian yang mendapati bahawa di Malaysia, orang yang berada di Sarawak adalah paling berisiko dijangkiti oleh patogen ini, manakala Selangor merupakan kawasan risiko yang paling rendah dalam kalangan negeri-negeri Malaysia. Menurut CDC, gonorrhea ialah penyakit STI yang kedua biasa di Amerika Syarikat dengan lebih kurang 820,000 kes baharu pada setiap tahun. Lebih daripada 60% angka tersebut adalah pemuda-pemudi yang berumur 15 hingga 24 tahun. Penyaringan untuk penyakit tersebut secara tahunan adalah dicadangkan bagi golongan wanita yang berumur 25 tahun ke bawah dan wanita yang lebih tua dengan faktor risiko seperti mempunyai lebih daripada satu pasangan seks atau pasangan seks didapati mempunyai STI.
Sampel yang biasa diambil untuk ujian biokimia dan diagnosis bagi gonorrhea ialah air kencing. Namun begitu, swab tegak atau rektum akan diambil kalau seks secara oral atau dubur dijalankan. Sesetengah kes menggunakan sampel swab urethra daripada lelaki dan cervix daripada perempuan. Untuk pengkuturan Neisseria gonorrhea, agar Theriamatine digunakan. Agar Theriamatine merupakan satu agar coklat, bukan coklat yang boleh dimakan, tetapi agar berwarna coklat yang diperbuat daripada agar darah yang telah dipanaskan dan mengandungi bahan antimikrob, vancomycin, colistin, dan listerin. Media selektif ini sesuai untuk pertumbuhan patogen Neisseria. Koloni yang dihasilkan berwarna kelabu dan dalam saiz kecil. Selain itu, Neisseria gonorrhea akan menunjukkan hasil positif dalam ujian oksidase dan catalase, atau lazimnya ujian superokso yang mengandungi 30% hidrogen peroksida. Hal ini kerana sifat aerobiknya dan berupaya menukarkan hidrogen peroksida kepada air dan oksigen. Kaedah molekul dan serologi juga boleh digunakan dalam diagnosis penyakit ini. Contohnya, tindak balas rantai polimerase PCR dan antibody monoklon konjugasi pendaftar. Jadi, bagaimanakah pesakit gonorrhea dirawat? Antibiotik ceftriaxone atau azithromycin akan diberikan kepada pesakit untuk menyeka pertumbuhan Neisseria gonorrhea dalam tubuh. Walaupun boleh dirawat, komplikasi yang serius mungkin berlaku sekiranya masa yang panjang telah berlalu sejak jangkitan berlaku. Hingga kini, tiada vaksin yang telah dihasilkan untuk menentang jangkitan tersebut kerana terdapat variasi antigen pada pilih bakteria. Oleh itu, penggunaan kondom dalam hubungan seks amat penting untuk mencegah gonorrhea. Selain itu, pesakit tidak patut menjalankan hubungan seks dengan pasangannya sehingga setelah pulih dengan sepenuhnya.